Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Syukur kepada Allah SWT dapat bertemu. Salawat dan salam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada kebaikan bagi kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semakin hampir dengan bulan Ramadan, Rajab, Syaban, Ramadan. Dah dekatlah sangat. Jadi marilah kita sama-sama memperbaiki rohani kita, roh kita untuk menerima kehadiran bulan yang sangat besar, yang sangat hebat, bulan yang Allah peruntukkan untuk kita semua. Sayanglah kalau kita tak dapat buat persiapan. Mudah-mudahan di tahun 2024 ni ada perubahan bagi kita, khususnya saya yang cakap ni, agar kita jadi lebih baik, khususnya kita di awal tahun ni. Ramai orang yang menanam azam. Tapi azam kita janganlah kita tak usahakan, kita tak kotakan, ataupun azam yang ke laut. Azam tu kena kita usahakan sungguh-sungguh. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kata azam tu tawakallah pada Allah. Kita kena bersungguh-sungguh laksanakan dan kita serah kepada Allah SWT. Dan semua kita nak jadi baik. Hari ni kalau kita perhati sembahyang kita, sembahyang tu punca kebaikan tu tuan-tuan sekalian. Kalau baik sembahyang tu baiklah, mudah yang baik laksanakan hubungan kita dengan Allah. Itu yang paling utama sekali. Yang akan mengubah kita ni Allah. Kalau kita baik hubungan dengan Allah, jaga hubungan kita dengan Allah, cinta kita, takut kita, gerun kita, rasa diawasi kita dengan Allah tu, rasa-rasa bertuhan ni dengan Allah ni sentiasa ada, akan terkawal lah hidup kita ni. Kita akan jadi bertambah baik kerana Allah sendiri akan membaikkan kita kerana kita menjaga hubungan dengannya. Kadang-kadang kalau kita perhatikan sembahyang kita tu, kita dapati kat situ pun banyak sangatlah didikan Tuhan. Allah minta kita di setiap pertukaran rukun tu kita bertakbir. Setiap pertukaran rukun intiqalat tu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sebut nama Allah dan banyak yang pertukaran tu dengan takbir. Artinya kita, kalau kita perhatikan, kita renung-renungkan, Allah nak ajar kita tu, yang kita ni tak reti nak membesarkan Allah. Dia setiap sendi-sendi kehidupan kita. Pergerakan tu kan sendi-sendi kehidupan kita. Dia setiap ketika kita berdiri ke, rukuk ke, sujud ke, yang paling utama sekali Allah tu yang maha besar. Boleh juga kita sebut dengan kata yang lain, kalau kita teguh, berdiri teguh, kedudukan kita elok, katakan jawatannya ke, atau kewangannya ke, atau kita punya ekonomi ke, atau keluarga kita ke, dalam keadaan begitu teguh tu, kita kena besarkan Allah. Begitu juga ketika sedang merudum, tengah jatuh, atau dah terjelapak, atau dah tersujud kan, semua Allah lah yang kita besarkan. Semua perkara itu masih dari kecil. Seberat-berat ujian tetaplah kecil lagi dibandingkan agung dan besarnya Allah. Sehebat-hebat nikmat tu semuanya masih kecil lagi dibandingkan Allah yang maha agung, maha hebat. Sebab itulah kita dalam sembahyang tu, kalau kita perhatikan, memang kita diajar kan. Rasakanlah wahai hati, wahai diri, kita tu kecil. Allah yang besar. Allah yang besar. Tak ada yang lebih besar dari Allah. Begitulah kalau kita menghayati semua apa yang kita baca dalam sembahyang tu. Bila Allah minta kita minta ampun, Allah ajar kita Rabbil firli warham. Minta kita, diajar setiap duduk antara dua sujud tu antaranya minta ampun. Itu menunjukkan kita ni merasakan, kita kena rasakan yang kita ni banyak dosa.
Dan banyak dosa tu kena bertaubat, kena minta ampun kepada Allah. Yelah kita nak mengelak dosa bukannya mudah kan. Di akhir zaman ni lagi-lagi lah dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa lidah kita, dosa perut kita, dosa kemaluan. Semua tu dalam ilmu tasawuf diajarkan. Dosa-dosa yang lahir pun dah terlalu banyak. Bukan semudah itulah kita nak mengelakkannya. Betapa lagi dosa yang bentuk batin. Sebab itulah sembahyang tu sendiri, kalau kita hayati sungguh-sungguh, membentuk diri kita, peribadi kita. Supaya kita berhati-hati dalam kehidupan. Kerana kita duduk ni bumi Allah. Udara yang kita hirup, udara yang kita hirup dalamnya ada oksigen yang kita perlukan. Itu semua milik Allah. Kalau Allah tarik, sebentar je kita dah boleh mati dah tuan-tuan kan. Tapi Allah beri kita peluang demi peluang. Bumi yang kita pijak, bumi Allah. Langit yang kita junjung ni, langit Tuhan. Rezeki yang kita makan tu dari Allah. Kawan-kawan kita tu semua hamba-hamba Allah. Jadi, mau tak mau kita kena kembalikan hati kita ni kepada Allah. Memang hati itu milik Allah. Dalam satu hadis kursi disebutkan, Farriq qalbaka askunu fi. Farriq qalbaka askun fi. Kosongkan hatimu, aku nak tinggal di situ. Aku nak duduk di situ. Bukan Allah tu bertempat, tapi Allah ceritakan hati tu Allah ciptakan untuknya. Untuk kita serah pada dia. Untuk kita sanggup diatur, disusun, dicatur. Untuk kita rasa kita ni hamba sehamba-hambanya. Allah telah Tuhan yang Maha Agung. Kalau ada di hati kita begitu, di perasaan kita begitu, pemikiran kita begitu, tindak tanduk kita akan tersusun, akan mengikut apa yang Allah kendaki. Bukan apa yang kita kendaki. Hari ni kita baca kat media sosial, kita tengok kata tempat, orang cakap sesuka hati je. Kan? Orang berperasaan sekendaknya. Orang berfikir semau-maunya, tanpa merasakan dia tu siapa, dia kat mana, Allah tu siapa, tak fikir. Walaupun dia orang Islam. Beberapa hari lepas, saya baca, terlihat dalam, melintaslah di media sosial ni, ada seorang artis tu ataupun seorang terkenal lah mencadangkan supaya dibuka pusat pelacuran untuk menyelesaikan masalah warga asing yang ramai di sini, yang mereka tu kalau tidak, kata dia, pendapat dia, kononnya akan menjadi ancaman kepada rakyat tempatan anak isteri dia, kata dia lah, boleh ada jenayah seks lah daripada orang asing yang selama 3 juta orang kononnya. Jadi kata dia itu pendapat peribadi dia. Kita kalau rasa kita boleh memberi pendapat kita yang berbeza dengan kehendak Allah, kita akan buat macam-macam lah. Tentulah Allah dah sediakan macam-macam dekat katalog. Bumi ni Tuhan punya kan. Manusia ni Tuhan cipta. Semua Tuhan punya. Tuhan dah sediakan katalog dia. Kau kena ikut ni. Kita kalau beli kenderaan, katakan kenderaan kereta, katakan Mercedes, ada dia punya katalog dia, ada dia punya manual dia, nak kena ikut. Kerana dicipta oleh pencipta, dia lebih tahu apa yang baik, apa yang buruk berkenderaan yang dia buat, yang dicipta. Tak boleh kita nak baiki dia guna manual kereta lain, kenderaan lain. Kerana ini memang dia cipta, dia lebih tahu. Walaupun yang kita nak baiki tu guna cara yang lebih canggih, tak boleh. Mesti ikut dia punya. Itu kita faham pula kan. Kita ni Tuhan cipta tuan-tuan sekalian. Manusia ni Allah yang cipta. Nabi Adam tu dan semua keturunannya tu, dan semualah dunia ni semuanya, semua ciptaan Allah kan. Alam ni semua ciptaan Allah. Manusianya kecil je kan. Dan dibandingkan langit, bumi, bulan, matahari, syurga, neraka ni, manusia kecil je. Semua ciptaan Allah.
Patutnya kita semua ikut perintah Allah. Apa yang Allah kendaki, itulah yang kita jadi. Menjadi fikiran dan jiwa kita, yang hati kita, perasaan kita. Tiba-tiba kita bawa pendapat kita kononnya, kan, untuk selesaikan masalah. Setakat mana sangatlah kita punya akal kita tu, kan, yang kita boleh selesaikan masalah. Tak boleh, kan. Allah yang tahu. Allah yang cipta manusia. Allah yang cipta manusia ni dengan ada akalnya, ada ruhnya, ada nafsunya. Allah yang lebih tahu dan menyelesaikan masalah manusia ni. Dan masalah manusia ni Allah datangkan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Untuk selesaikan masalah dunia ni boleh siapa-siapa je. Fir'aun, Haman boleh buat. Piramid boleh dibuat. Segala macam kemajuan yang lahir-lahir ni, falsafah, semua boleh dibuat oleh orang biasa-biasa. Tapi untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan, soal baik jahatnya manusia tu, itu tentu dari Allah SWT melalui Rasul-Rasul, Nabi-Nabi dan pewaris-pewaris mereka. Kalau beri pada kita macam inilah, kan. Sangat merosakkan. Cara fikir yang sangat merosakkan. Moga dia dari sesuatu yang kita tak tahulah, yang kita tak faham, dan kita belajarlah, kan. Tapi kalau kita memang dah tahu, tapi kita memang menentang, bawa pendapat kita juga, kita tahu tu tak boleh, Allah kata wala taqrabuz zina, kan. Jangan kamu hampiri zina. Hampir pun tak boleh. Lagilah nak buat zina, kan, berzina. Lagilah nak susun, nak dia buat secara teratur, tersusun, bersistem, yang membuatkan sesuatu tu lebih nampak lebih lengkap. Ini jahat namanya, kan, jahat. Sedangkan tak menyelesaikan masalah. Tak ada bukti ataupun tak ada jaminan. Malah memang akan mengembangkan masalah kerana menarik kemurkaan Tuhan. Sangat rosak, kan. Benda yang dah betul-betul haram tu patutnya kita elakkan, dan memang ada arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik jiwa kita dan alam seluruhnya, mengatakan tak boleh. Jadi kita kata kita kena selesaikan cara ni. Ini saya punya pendapat. Kalau kita bukan Muslim boleh tahan, kan. Kalau kita bukan Muslim boleh tahan, tapi kita ni Islam, kan, di negara yang banyak alim ulama sebenarnya. Kenapa jauh sangat kita cara kita fikir? Jadi kena takutlah. Kena takut dengan Allah SWT. Kalau Allah bertindak, bukan kita saja, macam-macam perkara akan lebih. Kita dan kadang kita diuji tuan Ustaz dengan banjir je, kan. Kita tengok banjir di Pantai Timur, di Johor sekarang, kan. Kota tinggi tu pun naik banjir juga. Ada macam-macam tempat lah, kan, orang dalam kesusahan. Ada yang kena hanyut kenderaan, kan, di longkang. Ada pula yang bukan Islam yang menyelamatkan. Adalah Tuhan nak tunjuk pada kita tu pengajaran-pengajarannya. Tiba-tiba kita buat hal, kita buat kenyataan-kenyataan yang merosakkan. Itu kan sangat tak sepatutnya, kan. Kena ada di hati tu takut, supaya nak cakap tu hati-hati, kan, berhati-hati. Nak fikir tu pun bawa Tuhan dulu. Ingat Allah dulu, ingat Allah dulu, ingat Allah dulu. Supaya kita dapat rasa, kan. Manusia ni dengan Tuhan tu, yang menghubungkan tu rasalah. Dia rasa tak? Kan? Dia rasa tak? Yang dia diperhatikan. Tuhan tu kan maha melihat, kan? Dia diperhatikan. Dia didengari kata-katanya. Lintasan hatinya pun Tuhan dengar. Kan? Lintasan hatinya tu pun Tuhan dengar. Kedipan matanya pun Tuhan lihat. Kan? Seluruh kehidupan kita ni Tuhan perhatikan. Dengan sifat Tuhan yang sangatlah sempurna. Sifat sama'nya, basarnya, kalam Tuhan, sifat Tuhan tu maha berkuasa ke atas diri kita. Kalau kita fahamlah tauhid, kan, kita belajarlah ilmu tauhid dan kita rasa-rasakan tauhid tu sampai meresap di hati kita, kita tak tergamak nak cakap pelik-pelik ni, kan. Ni bukan soal siapa-siapa pun, kan, artis ke, pemimpin masyarakat ke, siapa-siapalah. Kalaulah
dia belajar sungguh-sungguh dan dia dapat rasakan, dapat latih untuk diri itu merasa kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Dapat dia uh, menghayati ilmu tauhid yang dia belajar tu sampai menjadi sesuatu yang subur di hati dia lah, yang menguasai hati dia, perasaan dia, jiwa dia. Ter, terselah di tangannya, di kaki dia, di mata dia, semua anggota dia tu. Dia akan berhati-hatilah di atas bumi Tuhan ni, di atas langit, di bawah langit Tuhan kan. Bukan mudah-mudah kita nak suka-suka hati kan, kerana setiap perkataan kita tu ada yang mencatatnya kan, akan didakwa di sana kan. Bukan kita ni, manusia ni, ada makhluk-makhluk lain, dan Allah tu sendiri yang akan menentukan di mahkamah Rabbul Jalil kan. Kena takut lah kan, kenalah takut. Jangan cakap, jangan sampai kita hilang pula keyakinan itu. Langsung bukan orang mukmin itu kan. Ya ke? Ya ke? Itu semua termasuk rukun iman kan. Soal hari akhirat dan semua tu, dan dia punya pembahasan semua tu, itu semua pasti berlaku kan. Tapi kalau dah tak ada dalam hati kita, itu yang kita mencakap macam-macam tu. Tolonglah kan, mari kita sama-sama menguatkan hubungan hati seluruh orang, seluruh umat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulnya, supaya kita selamat. Jadi ujian-ujian yang datang ni semua untuk menghapuskan dosa kita. Mudah-mudahan begitulah. Bukan ujian yang mendatang ni semakin balak kepada kita, makin jauhkan kita kepada Allah SWT. Akhirnya kalau kita mati, mati dan keadaan tak selamat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah yang mungkin di disembang-sembangkan tengah hari ni atau petang ni. Mudah-mudahan ada kebaikan bagi saya dan semua. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.